Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Abdul Rahim. Nombor matrik A175348. Saya akan membentangkan tentang ulasan teks kitab tafsir Al-Maraghi, kitab hadis Fathul Bari dan kitab tasawuf Sufism. Kitab tafsir Al-Maraghi, surah An-Naba, ayat 1 hingga 16. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Uraian daripada ayat 1 hingga 16 ini, yang pertama adalah tentang apakah mereka bertanya-tanya. Maksud di sini adalah orang musyrikin Mekah dan yang lainnya sentiasa bertanyakan tentang Al-Quran. Sering duduk berbincang-bincang dan berdebat sesama mereka tentang Al-Quran. Kemudian turunlah ayat ini. Pernyataan mereka kepada jawab oleh Allah melalui firman firman-Nya tentang maksud ayat kedua tentang berita yang besar, berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasannya. Yang ketiga, mereka meragu-ragu dan berselisih dengannya, iaitu ketika berita besar yang masih mereka perselisihkan kebenarannya. Antara mereka ada yang menganggap hari kebangkitan itu mustahil berlaku, seperti terdapat dalam firman surah Al-Mu'minin ayat 37. Tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, maknanya bersilih ganti. Namun begitu, timbul juga keraguan di kalangan mereka dan Allah SWT telah menceritakan perbincangan mereka dengan penuh kebimbangan menerusi firman-Nya. Surah Al-Jasiyah ayat 32. Dan kami tidak mengetahui apa dia hari akhir itu. Kami hanya kemungkinannya sebagai sangkaan dan kami tidak sekali-kali meyakininya. Maksudnya orang Quraisy ni dia meragu-ragukan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan dan tidak meyakini sama sekali. Perbincangan dalam bentuk soal jawab itu adalah untuk mendekatkan kepada kefahaman, menjelaskan dan meresapkan jawapan ke dalam jiwa, ke dalam hati orang yang bertanya. Seterusnya, kemudian Allah mengemukakan beberapa bentuk ancaman kepada mereka. Maksud ayat keempat, janganlah mereka bersikap demikian. Mereka akan mengetahui dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu. Maksudnya Allah telah memberi ancaman kepada mereka yang sentiasa meragu-ragukan tentang kebenaran hari pembalasan ini. Keraguan mereka itu berakhir apabila setiap pelaku perbuatan itu diminta bertanggungjawab atas apa yang dikerjakan. Oleh sebab itu, hendaknya mereka menghentikan keingkaran kerana tidak lama lagi mereka akan mengetahui hakikat sebenar. Maksud dia, tak lama lagi kita ni akan melalui fasa kematian, kita akan melalui fasa di hari kebangkitan. Maknanya apa yang mereka ragukan itu sebenarnya adalah bukan lagi ragu-ragu. Apa yang telah ditulis dalam Al-Quran itu adalah yakin dan benar benda kejadian itu akan berlaku suatu hari nanti dan tidak harus diragukan ataupun tidak diyakini. Kemudian Allah memberi ancaman lagi pada ayat yang kelima. Sekali lagi, janganlah mereka berselisihan. Mereka akan mengetahui kelak tentang apa yang akan menimpa mereka. Dalam pengulangan larangan itu terdapat beberapa ancaman dan isyarat yang keras. Setelah itu Allah SWT menerangkan pula tentang kekuasaannya yang maha agung dan tanda sifat-sifat belas kasihannya sering diabaikan oleh golongan-golongan pengingkar. Padahal semua itu ada di hadapan matanya setiap waktu menerusi firman ayat yang ke-6.
Mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang telah mati? Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan? Pada ayat ni dikata kenapa kita sebagai manusia ataupun orang-orang Quraisy tu dia masih mengingkari lagi apa kekuasaan yang Allah telah bagi tahu, sedangkan kita tak nampak ke bumi yang terbentang luar itu semua atas kekuasaan Allah juga. Jadi kalau Allah mampu untuk membuat kejadian itu, mengadakan bumi yang terbentang luas, jadi tidak ada keraguan untuk tidak meyakini tentang hari akhirat dan hari pembalasan. Seterusnya, ayat nombor 7 bermaksud dan gunung ganang sebagai pancang pasaknya, yang bermaksud Allah telah menjadikan gunung ganang tu sebagai satu pasak bagi bumi. Sekiranya gunung ganang itu tiada, maka bumi ini akan bergoncang pada setiap waktu. Dan di dalam gunung tersebut terdapatnya lava, dan bila kita orang kata tarah gunung tu, tidak ada kebaikannya kepada kita kerana dalamnya terdapat lava-lava yang panas. Jadi biarlah gunung itu tetap gunung agar menjadi pasak kepada bumi, agar bumi ini tidak bergoncang. Seterusnya adalah ayat ke-8, dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang. Maksudnya dalam ayat ni, Allah telah menciptakan kamu berpasang-pasang, ada lelaki dan ada perempuan, agar pergaulan kamu menjadi lebih sempurna. Sekiranya lelaki dan perempuan berkahwin, Allah beri kebahagiaan dan dapat juga memelihara keturunan. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmat-rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dengannya dan menjadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Ayat yang ke-9, dan kami jadikan tidur untuk kamu rehat. Maka maksud dari ayat ni adalah kami menjadikan tidurmu pada malam hari adalah untuk melepaskan penat lelah selepas bekerja pada siang hari untuk mencari nafkah. Untuk keperluan selanjutnya, tidur yang hanya beberapa jam itu merupakan istirahat untuk mengembalikan kekuatan, mendatangkan kecergasan serta timbulnya perasaan malas. Setelah timbulnya perasaan malas, maksudnya setelah kita rasa penat, kita mencari nafkah atau sebagainya, tidur tu dijadikan sebagai menggantikan kita punya tenaga, kita punya penat, kita punya rasa malas, supaya apabila kita bangun dari tidur, kita rasa lebih cergas, segar dan sebagainya. Yang ke-10 adalah dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi. Maksudnya dekat ayat ni, ayat nombor 10 ni dia kata Allah juga telah menjadikan malam supaya kita ni dapat rehat dengan sempurna. Bila kita gelap, badan kita rehat, memberi signal untuk rehat. Kita dapat rehat dengan sebaiknya bila cuaca gelap. Dan kami menjadikan malam sebagai kegelapan, sebagai penutup bagaikan pakaian yang berfungsi untuk menutup serta membungkus tubuh manusia. Keistimewaan dapat dimanfaatkan dari kegelapan malam adalah kalau ada orang yang mengejar kita pada waktu malam, kita ada peluang untuk melarikan diri daripada musuh tersebut. Akhirnya kita dapat bersembunyi daripada dikejar orang. Seterusnya ayat yang ke-11, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya masa untuk mencari rezeki. Dan kami telah menjadikan siang untuk mencari keperluan hidup, kerana siang hari itu adalah waktu untuk mencari nafkah bagi memenuhi keperluan hidupnya. Itulah kebaikan Allah yang Allah telah jadikan siang dan malam bagi kita sebagai hamba-Nya. Yang ke-12 adalah, dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat dan kukuh. Yang bermaksud, kami telah menjadikan 7 langit yang kukuh ikatannya, kuat jalinannya dan rapi ciptaannya tanpa bergoyang kerana adanya pertukaran pagi dan petang. Tidak ada keretakan atau pecah-pecah.
Seterusnya ayat yang ke-13, dan kami telah mengadakan matahari sebagai lampu yang terang benderang cahayanya, dan kami jadikan matahari sebagai pelita yang memancarkan sinaran dan panas. Allah telah meletakkan pada matahari itu satu rahsia kehidupan. Kepanasan dan sinaran itu dapat menyembuhkan penyakit, dapat memberi daya kehidupan kepada kita, manusia, tumbuhan dan haiwan. Dalam perkara ini, bukti yang paling kukuh adalah terdapatnya serangan penyakit bagi orang yang tinggal di tempat yang jauh dari pancaran matahari, kerana apabila kita berada jauh di pancaran matahari, kawasan itu adalah kawasan yang paling mudah bakteria untuk membiak. Jadinya apabila bakteria ni membiak, berkembang, dia akan menyebabkan satu penyakit kepada manusia. Seterusnya, dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah. Kami turunkan awan yang mendung, yang mengandungi hujan, dan air yang melimpah dan curahan yang lebat. Dan kemudian Allah menjelaskan manfaat dan faedah air yang banyak sekali itu dalam firman-Nya. Yang ke-15 dan 16, untuk kami mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, serta kebun-kebun yang subur serta bertaut-taut pokoknya. Daripada ayat ni kita dapat melihat menerusi air hujan yang lebat itu kami mengubah tanah yang kering bertukar menjadi subur, sehingga dapat menghasilkan biji-bijian kepada manusia seperti gandum, padi, tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan binatang, dan tumbuh juga taman-taman yang mempunyai pohon yang rindang. Dalam ayat ini Allah mengumpulkan semua jenis tumbuhan yang setiap satunya dikeluarkan, iaitu pertamanya ada yang berbatang, apabila berkumpul sebahagian-sebahagian lain menjadi banyak lalu menjadi kebun. Keduanya buahnya berkulit yang berisi biji-bijian, dan yang ketiga ialah tumbuh-tumbuhan. Allah mendahulukan biji-bijian kerana menjadi makanan haiwan, dan akhirnya dengan kebun-kebun. Lantaran buah-buahan hasil kebun itu kebanyakan adalah untuk manfaat manusia. Seterusnya adalah kitab Hadis Fathul Bari, penjelasan Sahih Bukhari, Kitabus Salatut Tarawih. Dalam kitab ini, kata tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarawihah, artinya sekali istirahat. Solat berjemaah pada malam hari bulan Ramadan dinamakan solat tarawih, kerana pada awal mula pelaksanaannya mereka biasa beristirahat pada setiap kali menyelesaikan 2 rakaat. Maksudnya kita solat tu kita solat, lepas tu kita rehat, berzikir, lepas tu kita sambung solat semula. Itu yang dinamakan solat tarawih. Seterusnya, di dalamnya disebutkan dari Yahya bin Bukair dari Al-Laits bahawa lama mereka istirahat adalah seperti lamanya seseorang mengerjakan solat demikian rakaat. Maksudnya walaupun dia dah solat 2 rakaat, lepas tu dia berhenti sebentar, berzikir dan sambung solat semula. Di waktu dia berhenti berzikir itu, dia punya pahalanya adalah sama seperti dia bersolat. Seterusnya adalah keutamaan orang yang mengerjakan qiyam solat malam Ramadan. Hadis yang pertama dari Ibnu Syihab, ia berkata, Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk bulan Ramadan, barang siapa solat malam pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini juga sama seperti hadis dari Humaid bin Abdul Rahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan qiyam kerana iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Seterusnya adalah hadis daripada Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Abdul Rahman bin Abdul Qari. Dia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada malam bulan Ramadan menuju masjid. Ternyata manusia berkelompok-kelompok secara pisah-pisah. Seseorang solat berdiri dan seorang lagi mengimami beberapa orang. Umar berkata, sungguhnya aku berpendapat apabila aku mengumpulkan mereka pada satu imam, nescaya hal itu lebih baik. Kemudian dia membulatkan tekad dan mengumpulkan mereka untuk diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Lalu aku keluar bersamanya pada malam lain dan manusia sedang solat mengikuti imam mereka. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan solat mereka yang tidur maksudnya
Maksudnya untuk melaksanakan pada akhir malam lebih utama daripada solat yang sedang mereka kerjakan. Adapun maksud saya itu mengerjakan solat di awal malam. Seterusnya, hadis diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dan yang demikian itu pada bulan Ramadan. Dan dari Malik, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Salamah bin Abdul Rahman, bahawasanya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana solat Rasulullah pada bulan Ramadan? Dia menjawab, beliau tidak pernah melebihkan dari 11 rakaat pada bulan Ramadan dan selainnya. Beliau solat 4 rakaat. Jangan tanyakan tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian solat 3 rakaat. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum solat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sungguhnya dua mataku dan hatiku tidak tidur. Dalam hadis-hadis ini, huraian yang dapat kita huraikan adalah Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa maksud qiyam Ramadan adalah solat tarawih daripada hadis-hadis tadi. Ertinya, solat ini sudah dapat dikategorikan sebagai solat malam di bulan Ramadan. Bukan bererti qiyam iaitu solat Ramadan tidak terlaksana kecuali dengan mengerjakan solat tarawih. Sehubungan dengan ini, Al-Karmani mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, di mana ia berkata, para ulama bersepakat bahawa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah solat tarawih. Imana wahtisabah, keimanan dan mengharapkan pahala, yang bermaksud membenarkan janji Allah dan pahala yang diberikan dan hanya mencari pahala semata-mata, bukan untuk riak dan tujuan yang lainnya. Seterusnya adalah ghufrika lahu, diampuni untuknya. Secara zahir, hal ini mencakupi dosa besar dan dosa-dosa kecil. Demikian pendapat Ibnu Munzir. Tapi menurut An-Nawawi, yang lebih masyhur bahawa yang diampuni adalah khusus kepada dosa-dosa kecil. Daripada pendapat yang dipilih Imam Al-Haramain yang dinisbatkan oleh Iyadh kepada Ahlu Sunnah, kemungkinan hal ini dapat mengurangi dosa-dosa besar apabila tidak ada dosa-dosa kecil. Maksudnya tadi dia kata, bila kita buat solat sunat tu, dosa-dosa kecil kita akan gugur. Tapi tapi menurut Imam Al-Haramain, dia kata apabila dosa-dosa kecil kita gugur, maka dosa-dosa besar kita juga akan berkurangan. Maka seterusnya, tambahan tersebut juga seterusnya adalah keterangan tambahan ini dianggap muskil kerana ampunan itu berkonsekuensi adanya sesuatu yang diampuni, sementara dosa-dosa yang akan datang belum ada. Lalu bagaimana akan diampuni? Hal ini dijawab dengan ketika membahas sabda beliau, bahasanya Allah berfirman kepada para pengikut perang Badar, lakum ikmalu ma syi'tum qad ghafartu, lakukanlah pada kalian apa yang kalian mahu, sungguh aku telah mengampuni kalian. Kesimpulan jawapan tersebut adalah sesungguhnya hal ini merupakan kiasan daripada peliharanya mereka daripada dosa-dosa besar, dan mereka tidak akan mungkin melakukannya setelah itu. Sebagian mereka menyatakan bahawa dosa-dosa mereka terjadi dalam keadaan yang telah diampuni. Seterusnya adalah demikian juga pendapat majoriti ulama. Satu pendapat Imam Malik dari Abu Yusuf, sebahagian ulama mazhab Syafi'i, bahawa solat di rumah itu lebih baik. Katanya, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, afdalu salati mar'i fi baitihi ila al-maktubah, solat seseorang paling utama adalah di rumahnya kecuali solat fardu. Hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari Abu Hurairah. As-Sakhawi berlebihan hingga mengatakan, sungguhnya solat tarawih secara berjemaah adalah fardu kifayah. Ibnu Battal berkata, qiyam iaitu solat Ramadan secara berjemaah adalah sunnah, kerana Umar menetapkannya berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya kerana beliau meninggalkannya kerana khawatir akan diwajibkan solat tersebut. Wallati yanamu anha afdal, dan solat yang mereka tidur darinya lebih utama. Ini merupakan pernyataan tegas dari Nabi bahawa solat di akhir malam itu lebih utama daripada awalnya. Akan tetapi tidak ada keterangan bahawa solat malam secara sendiri itu lebih utama daripada berjemaah.
Seterusnya adalah kitab tasawuf, iaitu Sufism, An Account of the Mystic of Islam, The Life of Prophet, kehidupan Nabi Muhammad. Maklumat kontemporari tentang kehidupan pengasas Islam adalah terhad, selain daripada petunjuk yang ada di Al-Quran sendiri dan dalam hadis yang dinisbahkan kepada satu atau yang lain daripada ramai pengikut pada awalnya, diturunkan dari generasi ke generasi dalam rantaian. Hadis memperoleh kepentingan lebih besar sebagai teologi dan undang-undang agama Islam. Sejak awal lagi menjadi subjek ataupun menjadi punca perdebatan sengit dan pertikaian. Namun terdapat juga sumber bukti yang tidak cukup terperinci daripada Al-Quran. Agama kini sedang dirobek oleh puak dan perpecahan. Jadi pertembungan pandangan untuk berkumpul sebagai lawan mereka, jadi mereka cepat menuduh, mengada-adakan sekatan kenabian kepada penyokong sebagai tuntutan saingan mereka. Pada abad ketiga abad ke-9 mengikut perhitungan Kristian menghasilkan koleksi kanonik hadis yang hebat, terutama hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ini telah diterima oleh ahli teologi yang bertauliah dan peguam sebagai terdiri daripada semua tradisi yang kesahihannya telah bertahan dalam ujian pencarian ilmu sejarah, digunakan dengan semangat yang ketat. Pada masa ini, gerakan sufi telah mantap dan ahli tasawuf telah mengumpul banyak tradisi yang menguntungkan mereka. Apabila tiba masanya tasawuf menghadapi permusuhan, mereka yang mengesyaki kemantapan doktrin dan amalannya, para sufi adalah boleh dikatakan sebagai lemah dalam tradisi. Apabila kita meneliti pepatah dan anekdot yang berkaitan dengan para sufi dengan Muhammad, kita dapati bahawa sesuatu yang besar, bahagian yang paling jelas dari sudut pandangan mereka ditolak oleh Bukhari dan Muslim. Namun ini tidak perlu sepenuhnya membingungkan kita apabila kita ingat bahawa Bukhari dipilih daripada 600,000 tradisi yang dikumpulkan. 100 syekh dalam perjalanan 16 tahun perjalanan di Parsi, Iraq, Syria, Al-Hijaz dan Mesir. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa dengan standard tertinggi kesarjanaan Muslim ini yang mempunyai kepentingan asas kepada sufi, kita akan bahagikan bahan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah kecenderungan teosofi tasawuf mengatakan bahawa tradisi tapak adalah seperti yang dijagakan, jauh lebih sedikit mengesyaki di mata golongan ortodok daripada teosofi. Kemiskinan adalah kebanggaan saya. Perkataan Muhammad ini kemudian diambil sebagai kata-kata kunci bagi banyak tarekat sufi, mencerminkan pandangan yang diterima umum bahawa pengasas Islam hidupnya adalah rendah diri sepanjang zaman, dan bahawa kuasa besar dan kekayaan yang semakin bertambah yang terkumpul kepadanya pada tahun-tahun akhir misinya tidak mengubah penjimatan tabiatnya, sehingga Nabi dikatakan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku hidup hina dan mati dalam keadaan hina dan bangkit dari antara orang mati di kalangan orang yang hina." Dia juga berkata, pada hari kiamat Tuhan akan berkata, "Dekatkanlah orang yang kukasihi kepadaku. Siapakah orang yang engkau kasihi?" Maka mereka akan berkata, dan Allah akan menjawab kepada mereka, orang yang fakir dan miskin. Maksudnya orang fakir miskin adalah orang yang paling Allah sayang. Terdapat banyak kuasa dalam Al-Quran untuk pandangan itu bahawa mengumpul harta dunia adalah tidak disenangi oleh Allah. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan seorang yang sombong satu yang boleh dibanggakan di antara kamu sendiri. Bagi Muhammad, penghakiman terakhir nampaknya sudah hampir realiti dan dia sentiasa mendesak pengikutnya untuk menjauhkan diri daripada keseronokan duniawi untuk menyimpan harta syurga supaya dapat bergembira bersama dan untuk mengelakkan menjadi ahli neraka. Katanya iman itu sedikit nilainya kecuali orang yang beriman itu mempunyai amanah tersebut kepada Tuhan, bahawa dia percaya sepenuhnya kepadanya dan meninggalkan semua miliknya urusan di tangan Allah. Nabi bersabda, "Jika kamu beriman dalam Tuhan
sebagaimana mestinya, dia akan memelihara kamu sebagaimana dia memelihara burung-burung yang pada pagi hari perginya dalam keadaan kelaparan dan kembali pada waktu petang dalam kekenyangan. Ia adalah amanah yang ikhlas, yang ini tawakul yang menukarkan rasa takut secara semula jadi kepada hati manusia yang berdosa menjadi harapan yang melimpah akan pengampunan Tuhan. Seterusnya adalah simptom keredaan Allah terhadap hambanya dapat Nabi ceritakan dalam salah satu huraian tentang syurga, bagaimana yang berbahagia di sana memohon keredaan Tuhan dan Allah juga membalas. Adalah keredaanku yang telah menjadikanmu untuk diam di dalam rumahku dan untuk memperoleh berkatku. Sebagai kepercayaan membawa kepada kepuasan, yakni membawa manusia untuk pertama kali menjadi perkongsian emosi rohani dengan Tuhan. Jadi ia membawa kepada sentimen kasih sayang lebih tinggi Tuhan kepada hambanya. Keadaan yang serupa didahului oleh perangai yang serupa bahagian Tuhan. Nabi berkata, Tuhan berfirman, sama sekali tidak, maka mendekatlah kepadaku hambaku seperti ketika mengerjakan kewajipan yang telah saya bebankan kepadanya, dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku melalui sampai saya sayang dia, dan apabila saya mencintai dia, dia adalah milik telinga. Tradisi terkenal ini membentuk asas kepada struktur mistik yang rumit teosofi dalam tulisan para sufi terkemudian. Cinta memang syurga. Itu saja. Sekian, terima kasih.